نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Sampai sini ya. Wasal Yuna. Adik-adik Lukman, ambil bangku ni, tu. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Okey. Wa in ansar dia. Wa in syartiyah. Wa in sa'alani a'taituhu. Sekiranya memohon sesuatu kepadaku hambaku ini. Yang mana pertama apa? Pertama, dia sempurnakan kefarduan yang Allah fardukan kepada dia. Okey. Pertama apa? Dia sempurnakan kefarduan yang Allah fardu kepada dia. Sempurnakan salat 5 waktu, sempurnakan zakat yang difardukan, ada kemampuan kurniakan tunaikan haji, kemudian sempurnakan kewajipan menjauhi perkara haram, benda syubhah, riba dia elak seboleh-boleh, elak betul. Okey, benda syubhah dia elak, dia sempurnakan kewajipan dia. Kemudian ingat sebab tu wajib ini, wajib melakukan perkara yang diwajibkan, wajib meninggalkan perkara diharamkan. Dua-dua wajib. Apa jadi ya? Nanti kalau kita bahas usul fiqh ni, sebab tu apa hukum? Jadi khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallifin iqtidaan atau takhyiran atau wad'an. Khitabullah perintah Allah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang terikat dengan perbuatan seorang mukallaf. Iqtidaan. Apa makna iqtida? Talaban. Mana iqtidai? Talaban, tuntut. Tuntut apa? Tuntut kerjakan yang disuruh, tuntut tinggalkan yang dilarang. Jadi sebab itu
meninggalkan haram suatu kewajipan, mengerjakan yang disuruh satu kewajipan. Sebab kita sebut apa dia? Iqtidaan talaban. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi iqtidaan. Mana iqtidaan? Talaban. Manakah haram? Talabu tarkul fi'li. Minta ditinggalkan perbuatan tadi. Kalau wajib apa? Talabul fi'li, minta dikerjakan. Itu iqtidaan. Mana iqtidaan? Talaban. Khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtidaan. Itu mana hukum? Apa mana hukum? Adalah perintah arahan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sama ada iqtidaan, permintaan, suruhan, tuntutan. Jadi tuntutan mengerjakan yang wajib, tuntutan meninggalkan perkara haram. Dua-dua wajib. Okey, dia sempurnakan yang wajib, kemudian apa? Dia hiasi dengan perkara yang sunat. Sebab tu perkara sunat Ustaz Syiri ya. Apa Ustaz Syiri? Talabus syar'i talaban ghairu jazimin. Syarat meminta kita melakukan, tetapi satu permintaan yang bukan melazimkan kita. Mana tak buat pun tak apa. Itu sunat. Nah, Ustaz Syiri, tiba-tiba kosong, baru teringat Ayub. Rupanya Ayub tiada. Ya, rupanya Ayub tiada. Nah, Ayub setiap pagi apa? Sebelum subuh ada sudah air di situ. Okey. Okey, jadi dia hiasi perbuatannya dengan apa? Ibadat dia dengan ibadat sunat. Jadi golongan yang Allah sebut apa? Sebab tu kita hidup ya. Sebab tu kita doa pada Allah. Allahumma ja'alna sadiqina fis sirri wal alani. Allahumma ja'alna sadiqina. Ya Allah, jadilah kami ini sadiqin, golongan yang benar, golongan yang jujur. Fis sirri wal alani. Sewaktu dalam keadaan kami bersendirian dan sewaktu kami bersama orang ramai. Fis sirri, apa yang kami sembunyikan dalam hati kami dan apa kami zahirkan tidak pernah berbeza. Kami tidak pernah munafik dalam perbuatan dan niat kami. Faham tak? Sebab tu golongan ni. Okey. Wa in sa'alani, kalau sampai mereka tu sadiqan, kita benar, fis sirri wal alani, waktu kita bersendirian, waktu kita di khalayak, di hati kita apa yang kita luahkan, apa yang kita luahkan itulah di hati kita, apa di hati kita itulah kita luahkan. Okey. Kita bukan dua orang yang berbeza, luaran dan dalaman. Sebab tu golongan apa? Golongan sadiqin, orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu bersama orang as-sadiqin, orang sadiq. Dia tak pandai berpura-pura. Okey. Jadi golongan ni apa Allah sebut? Wa in sa'alani a'taituhu, dan sekiranya mereka meminta kepadaku, sehingga dia meminta kepadaku. Sekiranya sa'alani, dia meminta padaku. Apa jawab dia? Dia minta padaku, a'taituhu, nescaya aku kurniakan. Doanya sangat mustajab. Doanya sangat mustajab. Antara sahabat yang sangat masyhur dengan doa ni siapa? Bukan sahabat, dia tak sempat dengan Rasulullah.
biarpun setengah kata sahabat. Tapi ulama hadis kata dia bukan sahabat. Siapa? Uwais Al-Qarani, bukan Qarni. Dia pada Bani Qaran. Bani Qaran. Uwais Al-Qarani. Syekh Aid Al-Qarani, bukan Qarni. Uwais Al-Qarani pada Bani Qaran. Okey. Jadi sehingga Rasulullah pesan pada Umar, Ali, kalau jumpa Uwais ni, suruh dia doa untuk kamu. Sebab orang ni mustajab doa. Okey. Wa in sa'alani, jika dia memohon sesuatu padaku, a'taituhu, Allah bagi. Sebab dia benar hubungan dia. Ubudiyah kepada Allah, ubudiyah sadiqah, ubudiyah yang sebenar-benar jujur. Dia benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Hidup di dunia ini, dia benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Wa in sa'alani a'taituhu, sekiranya memohon sesuatu kepadaku, nescaya aku kurniakan apa dia pohon. Allah sebut. Dalam sebuah hadis, apa Rasulullah sebut? Al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja riak. Kita nak menunjuk pada orang, nak tonjolkan diri kita, nak bagi nampak diri kita menonjol, supaya orang kenal kita, supaya orang hormat kita. Sikit saja, supaya orang pandang hormat. Al-yasiru minar riya', sedikit saja riak ini. Makna kita nak tarik perhatian orang kepada kita, sikit saja. Al-yasiru minar riya' syirkun, syirik. Inna Allah yuhibbul al-abdat taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, al-abda, seorang hamba, at-taqi, dia bertakwa, al-khafi, dia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Dia tertonjol, Allah tonjolkan dia. Bukan dia nak menonjolkan diri dia. Al-khafi, dia tak suka nak menonjol. Sebab tu nanti kita masuk apa? Babul fadlul khafa, kelebihan memilih untuk apa? Orang tak kenal kita. Makna mereka terkenal ni, Allah yang bagi mereka terkenal. Inna Allah yuhibbul al-abda taqil khafi. Idza hadaru lam yu'rafu. Kalau mereka hadir suatu majlis, lam yu'rafu, orang tak kenal pun, tak dipeduli pun. Sebab memang tak minta puji, memang tak minta, dia tidak berada tempat menarik perhatian orang. Dia tak suka tempat-tempat jadi tumpuan orang. Idza hadaru lam yu'rafu. Apa yang mereka hadir, lam yu'rafu, tidak dikenali. Orang buat tak peduli. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Apabila mereka tidak hadir, orang tak cari. Tapi Rasulullah sebut apa? Qulubuhum masabihil huda. Jiwa mereka adalah lampu-lampu yang penuh dengan petunjuk. Rasulullah sebut cahaya ada di jiwa mereka. Cahaya ada di jiwa mereka. Yakhrujuna min kulli ghabra'i mudlimah. Mereka sentiasa lari dari fitnah ghabra, debu-debu yang kelam gelita. Mereka lari dari fitnah dunia ni. Dalam hadis ini Rasul sebut rubba ash'atha aghbara. Mungkin seseorang itu ash'atha, rambut berhambur, aghbara, berdebu. Lau aqsama billahi, sekiranya dia mula bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, nescaya Allah sempurnakan sumpahnya. Seperti mulut dia sebut, itulah terjadi. Inilah golongan kekasih-kekasih Allah. Okey. Ustaz cakap tadi, wala in ista'adani, sekiranya dia memohon perlindungan daripadaku. Wala in ista'adani, in, cuba tengok ni,
La u'idhannahu. U'id apa? U'ida fi'il mudhari. Mabni ke mu'rab? La u'idhannahu. Sini fi'lun mudhari'un mabni'un 'ala al-fathi liittisalihi bin nun at-tawkid as-saqilah wa laysa bainahuma fasilun. Tidak ada fasil dengan akhir huruf fi'il mudhari' dengan nun saqilah. Sebab di sini la u'ida mabni 'ala al-fathi. Inilah antara fi'il mudhari' yang mabni. Okey, fi'il mudhari' yang mabni. Asal fi'il mudhari' apa? Dia mu'rab. Nah, sebab tu kita panggil fi'il mudhari'. Limadha nusammi al-fi'l mudhari' mudhari'an? Li'annahu yudhari'ul isma. Kerana apa? Kerana dia hampir-hampir menyerupai isim. Sebab apa? Kalau fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, fi'il mudhari' saja mu'rab. Ayo. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Sekiranya dia minta berlindung padaku, nescaya aku lindunginya. Rawahul Bukhari. Sebab tu golongan ni kita kan, kalau kita caci orang, cerca orang, maki orang, kita sakiti hati dia, dia balas. Bersyukur kita. Jangan orang kita caci dia, kita cercanya, dia tak balas. Sebab apa? Kalau orang ni jangan bawa bergaduh. Orang kalau kita bergaduh dengan dia, kita sakit hati dia, kita caci dia, kita keji dia, dia tak balas. Sebab apa? Kita takut dia tak balas kita. Tapi dia bangun tengah malam, dia angkat tangan pada Allah. Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah. Sebab tu maksud dia, kalau orang bergaduh dengan kita caci dia caci kita balik, okey, tak apa, sama-sama. Sorry. Tapi dia tak balas, minta maaf terus. Terus minta maaf, bahaya. Takut nanti apa? Allah sebut golongan ni wala in sa'alani a'taitu wa in ista'adani la u'idhannahu. Kalau dia minta perlindungan padaku, nescaya aku beri perlindungan. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Kita tengok dulu soalan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Soalan yang banyak hari tu, yang murtad 3 kali tu. Mana? Tak tempat tadi. Itulah. Soalan begini ya. Oh, ini banyak sekejap. Terus dulu. Okey. Okey. Dia tanya, macam mana kita sebut hari itu? Allah sebut dalam Quran, kita pendapat Imam Ahmad. Siapa yang 3 kali dia murtad, tidak diterima taubatnya. Jadi susah hati. Dia kata apa? Takut pendapat Imam Ahmad yang betul. Kita jumhur, selagi mana dia bertaubat, selagi itulah Allah terima taubat dia. Okey. Kita sebut begini, Allah sebut, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Cuba tengok ni. Sesungguhnya orang beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia kafir. Thumma zadadu kufra. Kemudian mereka bertambah kekafiran mereka. Okey. Mereka ni bertambah kekafiran mereka. Ulama sebut hadis ni, ayat ni, summa jumhur, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, summa zadadu kufran. Orang beriman, kemudian dia kafir, kemudian beriman, kemudian kafir. Summa zadadu kufran. Kemudian dia bertambah kekafiran. Maknanya dia berterusan dalam kekafiran sehingga dia mati. Itu Allah tak terima taubatnya. Sebab ayat ini perlu kita, sebab tu Al-Quran yufassiru ba'du ba'da. Al-Quran mentafsirkan satu sama lain. Al-Quran sebut apa?
Apa? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang murtad, ada kamu, wa man yartadid minkum an dini, pada agamanya. Okey. Dia murtad, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir. Makna dia tak bertaubat sebelum dia kafir. Faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Maka mereka ini orang yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Makna dia tak bertaubat sebelum mati. Ayat lain, innamat taubatu 'indallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah orang yang melakukan kejahatan, dosa syirik, bijahalatin, sebab orang jahil buat dosa. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dalam tempoh yang dekat. Maksudnya dunia dekat, waktu masih lagi hidup. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah terima taubat mereka. Jadi sini Imam Ahmad semua setuju maksud yang kita sebut tadi. Cuma Imam Ahmad ni berbeza di segi hukum duniawi. Akhirat ini kita sebut hukum akhirat ni, semua setuju. Dia murtad 5 kali kah, dia bertaubat pada Allah, tetap Allah terima kalau dia bertaubat dengan ikhlas. Yang Imam Ahmad maksudkan ini hukum duniawi. Contohnya, sebab zaman dia tu zaman golongan zindik. Antaranya dihukum, dibunuh dengan sebab zindik Ibnul Muqaffaq. Yang tulis buku pasal dengar kah? Kalilah wa Dimnah. Itu dihukum zindik tu. Abdullah Ibnul Muqaffaq. Ada buku dia tu yang kita baca tentang binatang tu. Okey, Kalilah dan Dimnah. Jadi dia kata zindik ni murtad, nak hukum bertaubat. Kemudian lepas murtad balik, bertaubat, murtad, kemudian zindik balik. Dia kata bagi mereka 3 kali saja. Kemudian kalau selepas tu mereka buat terus pancung, serahkan taubat daripada Allah. Itu maksudnya. Macam ini bukan nak, jadi jangan risau tu. Antara apa tu? Insya-Allah beriman tu. Orang yang bertanya soalan begitu wawas tu. Sampai sedih apa? Nah, macam mana kalau Allah tak terima taubat tu? Ustaz rasa orang ni dia bukan murtad, tapi dia wawas saja. Dia rasa diri telah murtad. Dia rasa murtad sudah aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu sallallahu, mengucap balik. Dia rasa saja perasaan dia tu, beriman tu. Macam Ustaz sebut hari tu. Yang apa? Ya Rasulullah, inna wajadna fi anfusina ma yatu adna an yatakallam bih. Wahai Rasulullah, kami mendapati pada diri kami ini besar sangat nak cakap. Kalau kami rasa hati ini benda kafir sudah. Jadi sahabat takut jadi kafir. Rasul sebut zalika mahdul iman. Itulah tambah iman yang sejati. Ustaz rasa orang ni begitu je soalan ni. Risau dia takut Allah tak terima. Orang risau ni orang beriman. Orang murtad mana dia risau. Okey. Jelas tak di sini? Apa? Soalan yang kedua, kita sedang solat, tiba-tiba teringat dan terbayang wajah arwah ibu. Apakah tandanya itu? Tandanya syaitan datang kacau kita. Sebab apa? Rasulullah sebut, idza nudiya lisyaitan, idza nudiya lis-salah, adbara syaitan lidrat. Syaitan dengar azan. Esok azan tu esok, Allahu akbar, Allahu akbar. Syaitan pun lari. Sebab tu saya kata kadang-kadang waktu subuh kita dengar apa? Bunyi anjing menggonggong. Terkejut. Anjing sebab apa? Tengok syaitan kelang kabut berlari. Sebab tu Allah sebut, idza sami'tum nubahal kilab fata'awwadhu billah. Apabila kamu mendengar lolongan anjing, fata'awwadhu billah, maka berlindunglah daripada dengan Allah. Fa innaha ra'at syaitana, karena anjing ini dia tengok apa? Syaitan. Bunyi pagi-pagi kan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan begitu, orang besar bukan anjing. Contoh saja ya. Okey, bunyi itu. Jadi dia lari. Waktu habis azan dia datang balik. Waktu iqamat dia lari lagi.
Habis iqamat dia datang balik. Dia datang mula kacau kita. Fayaqulu uzkur kadza wadhkur kadza. Ingat ini, ingat ini. Bukan dia saja, ustaz pun begitu juga. Ustaz pun begitu. Kalau imam baca apa? Kalau imam boleh baca wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Kalau imam baca itu, kadang-kadang niti saya mata ustaz, bukan sebab khusyuk, teringat arwah bapa ustaz. Subuh-subuh daripada kecil sampai ketua, itu saya ulang baca. Kalau subuh-subuh dia solat di rumah tu, kenapa? Bukan sebab khusyuk, sebab apa? Teringat arwah ayah bapa ustaz. Dia suka baca surah tu. Jadi ini syaitan datang, terus kita apa? Kita kasihi, hilang. Tanda dia apa? Itulah tanda syaitan sedang nak hilangkan khusyuk kita. Wadah ni. Tanda apa tu? Terbayang wajah arwah ibu. Okey. Apakah hukumnya seseorang sudah tahu hukum judi tapi masih dibuat? Hukumnya dia fasik. Orang yang tak tahu berjudi, orang yang tak tahu judi itu haram tapi berjudi tetap fasik juga. Sebab apa? Tak mau belajar. Orang yang tahu berjudi haram dia buat juga tetap fasik. Dua-dua sama saja. Ini dia tahu dia buat. Ini dia tak tahu tapi tak mau belajar, dia buat. Dua-dua sama. Dua-dua fasik. Okey. Aisyah jam berapa? Okey. Okey. Apakah pandangan ustaz tentang sekarang di masjid yang hanya dibolehkan 3 orang saja solat 5 waktu? Solat 5 waktu 3 orang. Tak tahu ilat apa, makna apa. Mengapa 3 orang? Tak pasti 3 orang. Kalau nak kata bagi cukup berjemaah, 2 orang cukup sudah. Sebab sekurang-kurangnya solat berjemaah 2 orang, imam seorang, makmum seorang. Tapi 3 orang saja. Atas ilat apa? Wallahu a'lam. Dan 12 orang solat Jumaat. 12 orang solat Jumaat. Itu ada pendapat apa? Sekurang-kurangnya 12 orang solat Jumaat. Sekurang-kurangnya solat Jumaat ni 12 orang. Ada kata cukup 3 orang. Ada kata cukup 4 orang. Ada kata mesti 40 orang. Okey. Apa hukumnya ada masjid membenarkan 12 orang saja untuk solat Jumaat, sedangkan bukankah solat Jumaat kena 40 orang? Ini muktamad dalam mazhab kita, Jumaat mesti 40 orang. Madat sunnah annal jumati alal arba'ina fasa'idan. Berlakunya sunnah solat Jumaat itu atas 40 orang ke atas. Okey. Jadi dia tanya apa pandangan ustaz? Pandangan ustaz ialah bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Pandangan ustaz itulah bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Solat sebab apa? Sekarang sandaran hukum kita pertama apa? Asalnya asy-syari'. Kita belajar usul fiqh. Al-hakim huwa Allah. Hakim hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya milik Allah. Okey. Jadi, apa milik Allah? Milik Allah. Hukum ini Allah turun dalam bentuk wahyu. Wahyu secara langsung, yaitu Al-Quran. Sumber hukum pertama Al-Quran. Nas Al-Quran tak banyak, 6,236 ayat, tak banyak. Okey. Sumber yang kedua dia wahyu tapi secara tak langsung. Sebab Allah sebut apa? Iaitu sunnah Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak betul-betul pada hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan. Sebab tu Rasulullah bukan pada hawa nafsu. Sunnah.
Okey. Kemudian ini sandaran asal. Al-Quran, sunnah. Suatu hukum mesti ada nas Al-Quran ataupun nasun sunnah. Sekarang tidak ada nas. Tidak ada nas. Berlakulah kita sebut sebagai ijma' terhadap sesuatu perkara yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Ijma' ittifaqul jami'il mujtahidin fi hukmin minal ahkami syar'iyyati lam takun mawjudan ala Rasulullah. Persepakatan seluruh ulama atas suatu hukum yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Seperti mana? Ijma' para sahabat memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Biarpun pada awalnya mereka bersisih pendapat. Umar kata macam mana? Kaifa nuqatilum wa hum yashhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita nak perangi mereka sedangkan mereka mengucap la ilaha illallah? Apa? Abu Bakar kata apa? Wallahi law mana'u iqalan kanu yu'adduna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha. Kalau mereka enggan bagi seekor unta saja yang mereka pernah bagi pada Rasulullah, aku perangi mereka sampai ditepuk dada Umar. Ajabbarun fil jahiliyah, jabbanun fil Islam. Kau ni Umar, sampai Abu Bakar tepuk dada Umar. Ajabbarun fil jahiliyah, kau ni samsing Umar zaman jahiliyah. Jabbanun fil Islam, pengecut zaman Islam. Sehingga Umar kata, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah lapangkan dadaku. Betul pendapat Abu Bakar. Bersetuju semua sahabat. Kita panggil ijma'. Kemudian yang qiyas. Ini kita sebut adillah, sumber kita nak tahu hukum Allah. Adillah al-muttafaqu alaih, yang semua bersetuju. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sekarang kita sebut tutup masjid, solat berjarak, 2 orang, 3 orang berjemaah, 12 Jumaat, orang lain tak dibenarkan masuk. Di mana nas Al-Quran kita ambil? Di mana nas sunnah kita ambil? Di mana ijma' ulama kita ambil? Di mana qiyas kita disandar? Okey, kalau kita kata dalam Quran tidak ada, dalam sunnah tidak ada. Sunnah Rasulullah tidak pernah tutup masjid. Okey, tak berlaku wabak zaman Rasulullah. Yang ada wabak adiyah saja. Memang Madinah, kawasan ini sejuk, orang masuk sakit, itu biasa. Sebab negara lain sekitarnya panas. Okey, berlaku ke ijma' sepakatan ulama? Berlaku ta'un imwas zaman Sayyidina Umar, tak tutup masjid. Cuma dia suruh pindah tempat saja. Amr bin As, Mu'adz bin Jabal tak, dia khutbah, dia pun meninggal. Dia minta lagi, dia meninggal. Mu'adz bin Jabal, dia minta lagi, dia meninggal sebab ta'un. Sebab apa? Meninggal sebab ta'un syahid. Kubur dia ada. Jadi Amr bin As suruh apa? Pindah tempat, tafarruqu, berpisah kamu. Tidak dibatalkan jemaah, tidak dibatalkan Jumaat. Ta'un yang besar umat Islam. Buka depan kita. Itu kadang-kadang Ustaz fikir kan, Ustaz fikir, mengapa Ibnu Katsir ni, mana tu? Cuba tengok tu. Mau dekat 10 jilid. Al-Bidayah wan Nihayah. Dia cerita semua satu-satu. Kata, tak letih kan dia tulis. Barakallah Ibnu Katsir. Semoga Allah berkati Ibnu Katsir. Jasa daripada Muslim. Dia tulis semua apa yang berlaku. Antara ta'un yang besar, yang bukan lagi, kita kata apa? Yang sekarang ni, sakit tapi di kuarantin di pusat kompleks sukan, main bola lagi. Sakit boleh main bola. Okey, antara tahun yang besar 449 Hijrah, 449 Hijrah. Boleh buka. Peristiwa 448 Hijrah, peristiwa 440 Hijrah. Dalam Binayah wan Nihayah. Apa dia cerita? 1 juta meninggal di mana? Alfin. 1000. Berapa? 1 juta. Daripada sebelah mana? Azerbaijan, kawasan tu meninggal. Cuba baca apa mereka buat. Waladhimul masajid. Mereka lagi-lagi ramai ke masjid. Okey, masjid yang tertutup sebab apa? Sebab tidak ada orang. Setengah tempat tu semua sakit. Jadi tertutup masjid. Bukan tutup masjid, tak ada orang boleh pergi masjid, sakit semua.
Okey. Tahun yang kedua yang besar 749 Hijrah. Dia panggil apa? Black date apa? Black date kan? 749 Hijrah. Waktu itu Ibnu Katsir masih hidup. Dia tulis Bidayah wa Nihayah. Antaranya sebab tahun tadi meninggal anak syekh dia. Makna dia ipar dia lah, Al-Mizzi. Sebab Ibnu Katsir dia kahwin dengan anak Imam Al-Mizzi. Dia kahwin. Okey. Apa dia cerita situ? Bukan saja tutup masjid, bahkan solat jenazah pun mereka solat fil jami', di Jami' Umawi sekarang, di Damsyik tu. Berapa orang? Okey, dia sebut kami solat setiap hari lebih 100 jenayah. 100 jenazah meninggal. Setiap hari 100 jenazah dibawa ke Masjid Umawi. Itu dia kata dibawa ke masjid. Ada lagi sekelilingnya. La yuqsa adwa illallah. Kami tak tahu berapa belingan mati melainkan Allah. Mereka tak tutup masjid. Buka. Boleh buka Al-Bidayah wa Nihayah. Peristiwa 448 Hijrah, 449 Hijrah. Buka Al-Bidayah wa Nihayah. Tahun 749 Hijrah. Kerana waktu itu Ibnu Katsir masih hidup. Dia wafat bila? Ibnu Katsir wafat 774 Hijrah, tak silap Ustaz. Makna lebih kurang 30 tahun lepas tu baru dia wafat. Okey. Jadi, sekarang mana ijma' ulama? Bahkan mereka tak buat bererti, mereka semua bersepakat wabak tak boleh tutup masjid. Okey, sekarang di mana ambil sandaran? Itu yang pusing sandaran tu. Kata apa? Ibnu Hajar sebut. Ibnu Hajar kritik dalam kitab dia Badlul Ma'un fi Fasli Ta'un, yang dia kritik, yang dia syurkan, yang dia marah bukan sebab solat berjemaah. Zaman Ibnu Katsir, sekarang ulama sebut sekiranya berlaku wabak ataupun berlaku syiddah, adakah kita boleh buat satu ibadat yang sama seperti solat istisqa, minta hujan? Kan minta hujan musibah. Minta apa? Bukan. Kemarau ni musibah. Jadi apabila kita ditimpa musibah, bolehkah kita buat ibadat sama seperti solat minta hujan? Apa? Puasa 3 hari, hari keempat keluar berdoa beramai-ramai. Ibnu Hajar kata mana ada sunnahnya tu? Para sahabat tahun Ibwas tak pernah buat. Zaman apa? Zaman 448 Hijrah. Zaman tu siapa? Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Ghazali. Tak ada apa. Jadi dia bangkang perkapuluan tu. Dia kata itu bukan sunnahnya. Okey, bukan sunnah menghadapi wabak. Bukan disuruh tutup masjid. Sekarang di mana kita kata kalau kita ijma', di mana kita ambil ijma'nya? Hukumnya. Okey, qiyas. Kita kata hukum ni qiyas. Al-hukmu yaduru ma'na al-illati wujudan wa adaman. Hukum ini dia berpusing. Dengan apa? Dengan illat, samanya ada ataupun tiada. Syarat qiyas al-aslu. Sekarang mana asal hadis? Contoh kita qiyas. Zaman Rasulullah tak ada duit ringgit, duit RM1, duit rupiah. Okey. Jadi Rasulullah sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati. Emas dengan emas. Apa tu? Oh, tak apa, bagus tu. Jadi kuat tu. Lebah kah? Bagus. Jadi kuat tu. Bawa dekat Umi dia, bawa dekat Umi ni. Cak, dukung dia. Biar. Dukung Umi dekat Umi. Okey. Okey. Nah. Tak apalah. Nah. Aish. Nah, kau ketawa lagi esok. Okey, kita balik tadi. Okey.
Sekarang kalau kita kata sandarannya qiyas. Okey, qiyas. Qiyas, syarat qiyas apa Ustaz Yusri? Mesti ada asal. Hukum asal berdasarkan hadis. Az-zahabu bil-zahab, emas dengan emas, perak dengan perak. Zaman Rasulullah duit dinar Rom, dirham Parsi. Duit ringgit tak ada. Jadi nas dia berlaku riba pada duit dinar dengan duit perak. Hukumnya sabit riba. Emas dengan emas tukar mesti sama banyak. Tak kira emas apa mesti sama banyak, perak begitu juga. Itu hukum asal, hukum nas. Furuk dia apa? Kita kiaskan duit ringgit. Al-hukmul far'i, hukum furuk. Hukum far'i, furuk dia. Furuk dia kita kata apa? Apa ilat dia yang menyamakan duit dinar dengan duit ringgit? As-samaniyah. Dua-duanya ada nilai untuk dijadikan tukaran barang. Jadi kita sebut duit ringgit ini ditukar duit shilling. Kalau 10 ringgit duit kertas, mesti 10 ringgit juga duit shilling. Sebab apa? Kita qiyaskan kepada hukum emas. Yang mansus. Itu qiyas. Ilhaqu amrin ghairu mansusin bi amrin mansusin li'illatin yajibu bainahuma. Kita mengikutkan hukum yang tidak dinaskan dengan hukum yang dinaskan kerana ilat yang menyatukan. Apa ilat persamaan duit dinar dengan duit kertas tadi? Dua-dua adalah mata wang. Itu asal dia. Jadi kita sebut hukum emas, hukum asal, hukum duit ringgit, hukum furuk. Hukum far'i. Contohnya, sebab tu tiba-tiba duit ni tak bernilai lagi. Tidak jadikan mata wang lagi. Duit ringgit tidak jadi mata wang lagi. Orang tak pakai sudah. Dia hanya menjadi kertas biasa. Tidak berlaku lagi hukum. Sebab al-hukmu yataghayyaru apa? Al-hukmu yaduru ma'al ain illati wujub adaman. Sebab apa? Tidak ada lagi nilainya. Hilang sudah ilat dia. Jadi tak ada masalah sudah. Kalau tak ada nilai lagi duit ringgit ni, dibatalkan sudah nilai dia. Dibuang macam kertas sudah. Tak ada masalah sudah. Nak tukar apa? Lebih tak lebih pun. Tak sabit riba sudah. Sebab ilat dia sudah hilang. Sekarang saya nak tanya. Di mana kalau hukum ni sabit dengan qiyas, al-illatu al-hukmu yadum ala illati wujudan wa adaman, di mana hukum asalnya kepada penjarakan solat? Di mana hukum asal tutup masjid? Mana nas hadis tutup masjid? Nak dikiaskan pada makan bawang, bau mulut, makan bawang putih. Bukan jarakkan soft, suruh keluar dulu bagi hilang bau baru datang balik. Tak pernah pun suruh orang yang makan bawang, Sayyidina Umar suruh pergi bakiak dulu. Orang makan bawang, nah siapa makan bawang, jarak 3 km, jarak 3 meter supaya bau dia tak sampai. Tak ada. Jangan mudarat orang tak keluar masjid dulu bagi hilang bau baru datang balik. Sekarang mana nas untuk kita sabitkan dengan qiyas? Sebab syarat qiyas, syarat ilat, mesti ada nas untuk kita letakkan ilat. Ini qiyas. Apa? Kitab, sunnah, ijma', qiyas. Sekarang mana nas jika jadi kesandar? Perbuatan sahabat bukan begitu. Perbuatan ulama salaf dan khalaf bukan begitu. Tiba-tiba kita buat begini. Tak tahulah kalau kita nas dia, nas WHO. Nas dia mesti berlaku penjarakan sosial 2 meter, 1 meter, 2 meter. 1 meter. Jadi kita pun qiyas. Oh, dalam masjid perlu diqiyaskan nas WHO ni. Makna untuk penjarakan fizikal, mengelakkan wabak tadi. Ilat dia tak boleh jarak. Di masjid pun sama juga. Sebab ilat dia badan bertemu badan. Tak tahulah kalau apa. Kalau diqiyaskan ilat dia, mana apa? Ilat dia, nas dia daripada WHO wajib berlaku penjarakan sosial. Sebab mereka bukan sembahyang pun. Duduk jauh penjarakan sosial. Jadi masjid pun kita bawa juga. Jelas tu? Jelas? Jadi kita agama, ini agama. Bukan kita buat main-main, kita nak bawa jumpa Allah. Sekarang ni, kita tanya balik diri kita. Jujur kita renung balik. Satu, agama macam mana kita nak bawa balik kita berjumpa Allah nanti. Sekarang kita tanya diri kita. Adakah agama yang kita pegang sekarang ini sebahagian daripada kehidupan? Agama kita pegang ini sebahagian daripada kehidupan?
ataupun kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebahagian daripada agama kita. Boleh faham? Ustaz ulang balik Ustaz Syedi. Renung balik. Agama yang aku pegang sekarang ini, adakah agama ini sebahagian daripada kehidupan dunia ini, ataupun dunia ini hanyalah sebahagian daripada agama kita? Ustaz pegang dunia ini hanyalah sebahagian daripada agama saja. Sebab kita lah apa? Alam roh, alam rahim, alam dunia, nanti nak pergi alam barzakh lagi, nak pergi alam akhirat. Kita sekarang agama kita, agama itu hanyalah sebahagian daripada kehidupan. Sebab tu kita buat mudah urusan agama. Kita buat mudah urusan agama. Sebab kita anggap agama ini hanyalah sebahagian daripada kehidupan. Contoh. Okey. SOP masjid kita perketatkan. Jujur, kalau kita jujur, mengapa tidak ada fatwa dikeluarkan? Okey. Pilihan raya boleh jaga. Jaga SOP pilihan raya. Jangan berdekat, jarak, kena cek suhu, kena apa. Mengapa waktu pilihan raya tidak ada SOP agama? Sunnah of Prophet pada agama. Dalam pilihan raya tadi. Contoh. Adakah mufti keluar fatwa wang taruhan tadi haram? Faham tak? Dalam setiap pilihan raya mesti ada apa? Wang taruhan. Kalau tak dapat berapa? 1/8 kah? 1/8 daripada apa? Itu dia punya hal lah. Okey, hilang wang taruhan. Tidakkah itu perjudian? Kalau kita anggap kehidupan hanya sebagai pada agama, semua kehidupan kita mesti tunduk pada perintah agama. Sekarang adakah fatwa apa hukum wang taruhan dalam pilihan raya? Okey, jangan sebut darurat. Darurat apa tu? Kalau boleh SOP sebab kesihatan, jarakkan semua, ditangguhkan begitu, boleh nak siap darurat, batalkan pilihan raya. Mengapa agama tak boleh buat satu fikir para mufti? Okey, makna yang boleh bertanding ni, okey, parti tertentu yang jumlah ahli dia begini-begini saja boleh bertanding. Boleh kan? Nak lerakkan daripada apa? Wang pertaruhan tadi. Jelas tu. Jadi kita minta, ini agama apa kita nak bawa ni? Agama apa kita nak bawa jumpa Allah ni? Kalau begini, kita nak balik berjumpa Allah ni, kita nak bawa agama macam mana? Jelas tu. Jadi kita tanya balik, kita hidup kita ini, kehidupan kita ini sebahagian daripada agama, ataupun agama ini, kehidupan ini sebagaimana agama, ataupun agama hanyalah sebahagian pada kehidupan. Okey, ini sabit sunnah. Okey, ada macam-macam lah dalam majmuk depan kita, minhaj depan kita, kitab usufi depan kita, kitab sirah depan kita. Buka, mana mereka sebut begitu? Sunnahnya, kalau berlaku wabak, apa sunnahnya? La yuridu mumridin ala musihin. Orang yang sakit jangan pergi kepada orang yang sihat. Kemudian hadis lain apa? Jangan masuk tempat yang ada wabak. Tapi solat berjarak jaga SOP. Waktu pilihan raya Sabah dulu, nah, berduyun-duyun datang sini. Mana sunnahnya? Waktu Sabah tu, okey. Mana sunnahnya? Sunnahnya waktu tempat wabak tak boleh masuk. Kemudian buruk nama apa? Buruk nama Sabah. Kluster jalan apas lah, kluster bah semua bah, Sabah semua kena. Sedangkan sunnahnya kalau wabak jangan masuk. Bukan suruh jarakkan soft, bukan suruh tutup masjid. Jelas tu. Ini kita tanya balik kita, agama apa kita nak bawa ni? Sebab tu Imam Malik kata, akullu yaumin ya'ti bidinin jadid. Kamu nak bawa setiap hari bawa agama baru kan? Sebab orang yang sekarang dia kata hadis sahih, ini kata tak sahih. Hadis ni setiap hari ni sahih, itu tak sahih balik. Imam Malik kata, akullu yaumin ya'ti bidinin jadid. Sebab Imam Malik dia pegang amalan ahli Madinah itu adalah sandaran kepada penerimaan hadis ahad. Jadi kita hari ni kamu sebut hadis begini, akul yaumin ya'ti bidinin jadid. Adakah setiap hari bawa agama baru? Okey, hari ni 3 orang boleh berjumpa, esok 6 orang, esok 7 orang. Kemudian hari ini 1 meter, esok 2 meter. Kalau WHO kata dia boleh menyerebak, sebab dia apa? Dia telah mutasi jin kah? Dia telah bermutasi. Nah, 10 meter kamu ikut. Akul yaumin ya'ti bidinin jadid. Adakah setiap hari kamu bawa agama baru? Inilah pendapat. Anda tanya pendapat saya, inilah pendapat saya. Wadah? Cukuplah tu. Nah, Aisyah sudah ni.
Jadi cukup sangat tu. Banyak lagi Ustaz Rashidi. Nantilah. Yakfi hada miqdar. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah kalau panjang umur malam esok kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي مزيده يا رب لك السلطان اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Nanti kita tu tak? Apa? Cuka. Dia cuka tu. Sebab kan kali dia kan? Okey. Macam bikarbonat boleh? Ayah kah? Yang ni okey ya. Dia pekat tu tempat kena apa? Yalah azin. Dia tapi dia sihat baru. Pegang kayak. Ada tapi dia pun di on the gym. Di orang di nak. Banyak orang. Ada soalan ni banyak soalan. Banyak lah. Oh, yang aku buat tu buat petang tu lah. Satu kuliah soalan dia.